Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 3 akan mengupaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu semasa yang telah dipilih dan ia menjadi bualan yang sangat hangat iaitu isu rasuah. Dan sebelum saya teruskan, nama saya ialah Nur Ain Humairah binti Azmi dan empat orang ahli kumpulan yang lain akan mengupaskan dan membentangkan isu ini. Rasuah. Ia adalah satu topik yang sangat hangat dan menjadi tumpuan setiap masyarakat. Dan mengapa gejala rasuah ini sukar untuk dibendung? Baiklah, kita akan kupas dengan lebih lanjut dalam pembentangan kita hari ini. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah adalah satu aktiviti memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tertentu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak dan miliknya. Dan seperti kita lihat gambar di atas, ia tertulis rasuah racun masyarakat. Kenapa ia racun masyarakat? Ini kerana rasuah ini dianggap sebagai penyakit kanser yang serius dan ia menular dalam kalangan masyarakat kita. Baiklah, rasuah ini juga dikenali sebagai suapan ataupun makan suap. Dalam Kamus Dewan edisi yang ketiga, ia merujuk rasuah atau corruption yang dalam bahasa Latin sebagai kata kerja yang melibatkan perbuatan menyogok atau memberi suapan untuk tujuan kepentingan individu atau dengan bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan juga kejayaan dengan mudah dan segera. Baiklah, suapan ini ada dalam pelbagai bentuk, antara contohnya seperti hadiah, bonus, wang, upah, diskaun, pinjaman dan sebagainya. Orang-orang yang mengamalkan aktiviti rasuah ini ialah orang yang tidak mementingkan nilai-nilai murni dan etika kerja yang profesional dalam kehidupannya kerana mereka hanya mementingkan imbuhan atau pulangan kepada diri mereka masing-masing. Seperti yang kita tahu, amalan rasuah ini akan mendatangkan banyak keburukan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya kejatuhan negara dan tokoh-tokoh pemimpin yang tersohor di dunia. Dan daripada contoh-contoh yang disebutkan, rasuah ini akan memakan diri mereka sendiri. Betul? Yes. Jadi amalan rasuah ini banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikannya. Baiklah, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan sikap amanah dan rasuah yang turut disebut oleh Rasulullah, yang bermaksud apabila amanah diabaikan maka tunggulah hari kiamat. Dan Al-Arabi bertanya, bagaimana mengabaikannya wahai Rasulullah? Dan baginda bersabda, apabila sesuatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Dan daripada hadis dan surah di atas, yang jelaslah dalam Islam bahawa amalan rasuah ini diharamkan dan balasannya adalah neraka. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah bertujuan supaya umatnya menitik beratkan keredaan dan juga keberkatan daripada Allah dalam apa jua urusan kehidupan kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan presenter yang seterusnya. Terima kasih. Nama saya Nur Fariha binti Muhammad Ramli dan saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya rasuah. Punca rasuah yang pertama ialah sifat tamak dan tidak bersyukur. Malah tidak mengamalkan wasatiyah menjadikan seseorang itu terdedah kepada melakukan rasuah. NGO iaitu need, keinginan, greed, tamak dan opportunity, peluang.
Punca yang kedua ialah keinginan yang melebihi kemampuan serta peluang yang terbuka menyebabkan seseorang itu terjerumus melakukan rasuah. Apa yang berlaku di Malaysia kini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat itu sendiri. Buktinya, masyarakat Malaysia mengamalkan budaya senyap apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara atau melaporkan kes rasuah yang diamalkan itu. Punca rasuah yang terakhir ialah kelemahan peribadi, seperti kurang iman dan takwa. Kita semua tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi masih dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Sikap mahu hidup mewah, riak, ingin cepat kaya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Itu sahaja daripada saya. Sekarang kita akan meneruskan kepada pembentang yang seterusnya. Saya, Nur Syahada binti Rosli, akan membentangkan berkaitan dengan kesan-kesan rasuah. Kesan-kesan rasuah ini boleh dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama adalah kesan rasuah terhadap negara, yang kedua pula adalah kesan rasuah terhadap individu, dan yang ketiga adalah kesan rasuah terhadap masyarakat. Kesan rasuah terhadap negara yang pertama adalah rasuah mampu melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Di mana contoh yang saya boleh beri adalah bayangkan seorang pegawai kastam telah diamanahkan untuk menjaga persempadanan negara, telah menerima wang sogokan untuk melepaskan selundupan rokok murah. Jadi, apa yang kita boleh lihat bahawa organisasi yang sepatutnya menghalang selundupan rokok ini telah merugikan negara sebenarnya kerana ia terlepas daripada dikenakan cukai. Kerana cukai adalah salah satu pendapatan untuk negara kita. Jadi, kalau perkara seperti ini terus berlaku di negara kita, ia tidak memberi sebarang pendapatan kepada negara kita kerana rokok tersebut dimasukkan ke negara kita secara haram. Jadi perkara ini kita boleh dilihat dari segi pepatah, bab kata pepatah Melayu, harapkan pagar, pagar makan badi, di mana seseorang yang kita berikan amanah telah mengkhianati tanggungjawabnya dalam melaksanakan amanah tersebut kerana mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri berbanding menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih amanah. Yang kedua pula, kesan terhadap negara adalah rasuah ini dapat menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Sekiranya gejala rasuah ini semakin berleluasa di negara kita, pentadbiran negara secara keseluruhannya akan terjejas dan segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah, di mana pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil dan boleh menumbangkan ekonomi secara tidak langsung. Dan pada masa yang sama, kesan rasuah terhadap negara ini ia boleh menjejaskan imej dan kredibiliti negara kita. Seperti kita ketahui, media massa ini mereka menjalankan kerja mereka terlalu cepat, di mana setiap berita ataupun isu-isu mereka yang akan mereka ketahui, mereka akan terus upload ke dalam media massa. Jadi sekiranya kita terpalit dengan isu rasuah ini, negara kita akan kehilangan minat daripada pelabur-pelabur asing kerana mereka tidak percaya lagi dengan sistem pentadbiran kita. Dan apabila kita kehilangan pelabur, maka ekonomi negara kita akan menjadi lembab dan merosot, dan itu adalah kesan terhadap negara. Kesan rasuah terhadap individu pula adalah yang pertama, apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan rasuah ini, mereka boleh kehilangan pekerjaan. Dan yang kedua pula adalah mereka boleh menerima hukuman,
Dan yang ketiga, apabila seseorang individu itu telah berumah tangga dan mereka melibatkan diri dalam kegiatan rasuah, secara tidak langsung, ia boleh menghancurkan keharmonian rumah tangga mereka itu sendiri. Kesan rasuah terhadap masyarakat pula adalah yang pertama, rasuah ini dia boleh mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Dan yang kedua pula, rasuah ini ia boleh membebankan kepada golongan yang susah. Dan yang ketiga pula adalah ia boleh memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin telah diselewengkan. Assalamualaikum, nama saya Nuri Batrisha binti Ahmad Faizul dan saya akan membentangkan tentang langkah-langkah pencegahan rasuah. Kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara kita dan menjadi ancaman kepada imej negara. Terdapat beberapa faktor dan langkah-langkah drastik yang perlu kita lakukan untuk mencegah kegiatan rasuah ini. Menerusi peranan kerajaan, peranan masyarakat, peranan guru dan peranan ibu bapa yang bertanggungjawab dalam membantas gejala rasuah. Langkah pertama ialah penguasaan undang-undang. Langkah pencegahan ini berada dalam kategori peranan kerajaan. Negara kita mestilah memperketatkan undang-undang dalam gejala rasuah seperti menjatuhkan hukuman yang berat kepada pesalah rasuah agar mereka seret untuk melakukan gejala rasuah di kemudian hari. Antara hukuman ialah penjara dan denda. Melalui langkah ini, masyarakat akan sedar betapa bahayanya aktiviti rasuah ini. Langkah kedua merupakan peranan masyarakat, iaitu mengadakan kempen kesedaran. Kempen yang dilancarkan mestilah menggunakan media massa secara holistik, iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet, untuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Kempen tersebut mestilah berupaya meningkatkan kesan atau menjadikan masyarakat berfikir 2 kali sebelum memberi rasuah atau menerima rasuah. Di samping itu, guru juga berperanan mendidik murid atau pelajar dan menerapkan konsep keagamaan dan moral. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Ia hendaklah dilakukan terutamanya di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Dengan pendidikan agama dan moral juga dapat menguatkan peribadi seseorang dan menolak perkara-perkara yang buruk. Akhir sekali, peranan ibu bapa penting dalam membentuk anak-anak dengan memberi pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah. Mak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Memberi didikan awal penting kerana kita boleh membantras gejala rasuah dari terus berleluasa. Jika langkah-langkah ini dilakukan, gejala rasuah akan berhenti dalam negara kita. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Jamaluddin. Saya akan membentangkan kesimpulan rasuah. Kekayaan, kebahagiaan, dan segala yang telah lama dibina musnah, tergadai. Keluarga dan kasih sayang hanya dengan sesuatu yang bukan milik kita, yang mencemar ketulusan mereka yang berbakti untuk negara. Mewah, tamak, menggoncang pertimbangan jiwa. Rasuah, suapan demi suapan, menenggelamkan bumi ini. Kekayaan tidak menjamin tenang, kerana anak bangsa harus terus berlari pada tanah merdeka ini. Setiap dari kita adalah rantai-rantai yang berperanan menghapuskan rasuah. Tanggungjawab kita, amanah kita demi agama, bangsa dan negara adalah kunci segalanya. Rasuah bukan jalannya. Daripada video tersebut, kita dapat simpulkan bahawa rasuah boleh memusnahkan segala yang telah kita bina. Ia bukan sahaja memusnahkan diri kita, malah juga membawa akibat yang buruk kepada keluarga dan juga negara. Ia akan menjejaskan ekonomi negara
dan akan memberi impak yang buruk kepada imej negara jika berlakunya rasuah. Kerana itulah, seperti apa yang dikatakan di dalam video tersebut, rasuah bukanlah pilihan. Rasuah bukanlah pilihan yang kita ada untuk menjalani kehidupan yang lebih senang. Oleh kerana itulah, kita harus menjauhkan diri daripada rasuah. Mereka yang melakukan perbuatan rasuah merupakan orang yang tidak berintegriti, tidak bermoral, tidak jujur dan tidak amanah. Sebagai contoh, seorang pekerja yang tidak amanah dalam melakukan tanggungjawab mereka sewaktu bekerja. Seperti contohnya, mereka mengambil wang daripada orang lain untuk memastikan agar projek tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Seterusnya, Allah melaknat pemberi, penerima dan pengantara perbuatan rasuah. Laknat Allah bukanlah sesuatu perkara yang boleh diambil mudah. Seseorang yang dilaknat Allah adalah mereka yang jauh daripada mendapat rahmat dan taufik daripada Allah. Oleh kerana itu, kita perlulah menjauhkan diri daripada rasuah. Rasuah tidak pernah menjanjikan kesenangan yang sebenar walaupun kita beroleh keuntungan yang sangat besar daripadanya. Hasil yang kita perolehi juga tidak berkat dan haram. Mahukah kita memberi makan keluarga kita sesuatu yang kita dapat daripada melakukan perbuatan yang haram, iaitu rasuah? Dan seterusnya, rasuah tidak sesekali akan berlaku jika seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran agama, sentiasa memantapkan keimanan dan ketakwaan serta takut kehadrat Allah. Kesimpulannya, untuk menjauhkan diri kita daripada melakukan perbuatan rasuah, kita perlulah mendekatkan diri kepada Allah. Kita perlulah bertakwa dan berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada melakukan perbuatan yang tidak baik seperti rasuah.